Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita hadir meneruskan pengajian tafsir Al-Quranul Karim kita, dan masih lagi kita dalam surah Al-Fath, ayat yang ke-17. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah berdosa ke atas al-a'ma, iaitu orang yang buta, wala 'alal a'raji haraj, dan tidak juga berdosa ke atas orang yang tempang, dan wala 'alal maridi haraj, dan tidak juga berdosa ke atas orang yang sakit. Maksudnya ialah golongan-golongan yang ada keuzuran seperti buta, tempang ataupun sakit, mereka ni tidak berdosa sekiranya tidak menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi keluar berjihad. Jadi ayat ini apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelum ni? Ayat-ayat sebelum ni menyebutkan tentang perangai orang-orang yang mukhallafin, iaitu orang-orang yang tidak ikut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk sama-sama berbaiat, baiatur ridwan di Hudaibiyah. Jadi orang-orang Arab Badawi seperti mana kita sebutkan sebelum ni, mereka ni tidak mahu menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan alasan-alasan palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita ada golongan-golongan yang mana mereka ni diberikan pengecualian. Kalau mereka ni tidak pergi berperang atau tidak menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja perang, bahkan hanya sekadar baiat sekalipun, atau ajakan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pergi umrah sekalipun, kalau mereka tak mahu ataupun tak boleh pergi, maka mereka dimaafkan, tidak ada dosa, iaitu golongan a'ma, golongan yang buta. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang buta, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu juga al-a'raj, iaitu orang yang tempang. Di kalangan sahabat juga ada yang tempang, seperti Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh, yang mana kisahnya sangat masyhur. Amru bin Jamuh ni dia ada 4 orang anak lelaki kan. Dan awal pada asalnya dia bukan Islam lah, memanglah semua sahabat bukan Islam asalnya. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah dan sebagainya, dia telah beritahu pada isteri dia, kamu jaga baik-baik anak kita. Jangan sampai anak-anak kita yang 4 orang ni, dia ada 4 orang anak lelaki, jangan sampai anak-anak kita ni terpengaruh dengan Muhammad. Dia tak tahu rupanya satu rumah dah masuk Islam, dia seorang belum masuk Islam. Amru bin Jamuh, dia siap bagi tahu isteri dia dah masuk Islam dah. Jadi masa tu mungkin solat mungkin tak ada lagi, wallahualam, saya pun tak pastilah tahun berapa dia masuk Islam. Maknanya si bapa ni Amru bin Jamuh tak tahu pun satu keluarga dah masuk Islam. Dia siap pesan pada isteri dia, kamu jaga elok-elok anak kita 4 orang ni, anak lelaki. Jangan sampai mereka ni terpengaruh dengan ajakan Muhammad. Padahal semua satu keluarga dah masuk Islam, dia seorang belum.
Ha. Jadi anak-anak dia 4 orang lelaki ni kan orang lelaki ni otak cerdas sikit kan. Anak lelaki ni kreatif sikit. Ha. Jadi mereka ni fikir macam mana kita nak buatkan ayah kita ni tinggalkan penyembahan berhala. Ayah dia ni iaitu Amru bin Jamuh ada berhala yang mahal. Diperbuat daripada kayu yang paling mahal, paling berkualiti. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang Arab jahiliah. Ya, mereka kalau buat berhala, mereka buat berhala dengan kayu yang paling mahal, paling berkualiti. Dan setiap hari dia akan sembahlah berhala tu. Jadi anak-anak dia yang 4 orang lelaki ni fikir macam mana nak buat ayah kita ni tinggalkan berhala. Maka mereka merancang bila ayah kita tidur nanti, kita campak berhala tu dekat tempat sampah. Tempat pembuangan sampah. Maka mereka buat. Bila bangun pagi, ayah dia pun cari mana berhala, mana patung. Cari-mencari rupanya dekat tempat timbunan sampah. Maka dia pun ambil berhala tadi, dibersihkan, diwangikan, dicuci semua. Dia letakkan balik. Kemudian hari kedua pun sama. Bila ayah dia tidur, maka anak dia buang berhala tu. Sama juga. Dia bangun, dia cuci, bersihkan, wangikan berhala tadi. Hari ketiga sebelum ayah dia tidur, ayah dia gantung pedang dekat berhala tu. Lepas ni kalau ada musuh kalau ada musuh nak campak kamu dalam tempat sampah, kamu guna pedang ni pertahankan diri. Kamu kan hebat, kamu Tuhan, takkan kamu tak boleh pertahankan diri, kan? Amru bin Jamuh kata macam tu. Jadi dia pun tidurlah dengan aman, dengan harapan tak ada siapa lah berani dekat dengan berhala dia. Bila dia bangun tidur, maka dia tengok pedangnya dan juga berhalanya ada dalam tempat buangan sampah. Bahkan bersama-sama dengan itu ada pula bangkai anjing diletakkan sekali. Anak dia letakkan. Tak tahu anak dia letak ke orang lain, tapi makna kata keadaannya lagi teruk pada hari pertama dan kedua. Maka ketika itu Amru bin Jamuh berfikir, kalau macam ni memang bukan Tuhan lah kata. Maka akhirnya dia pun ikut Nabi SAW masuk Islam. Dan Amru bin Jamuh ni orang yang tempang yang sangat tempang. Kalau ada orang yang tempangnya sikit-sikit kan, ni tempang yang memang betul-betul nampak ketara lah. Dikatakan salah satu kakinya lebih pendek daripada salah satu kaki yang lain. Dia tempang ada banyak sebab kan. Salah satunya sebelah kaki pendek daripada sebelah yang lain. Maka dalam satu peperangan Uhud kalau tak silap, Nabi SAW ajak para sahabat untuk berjihad. Maka dia pun nak pergi berjihad, tapi anak-anak dia yang lelaki 4 orang kata, kami kan ada wahai ayah, kan, kami semua akan berjihad dan kamu diberikan keuzuran kerana tempang. Jadi anak-anak dia pun semua keluar dari rumah, bawa segala bekalan untuk pergi perang. Tapi isterinya, ni nak kata betapa sahabiah mereka dahulu, pada zaman dahulu, mereka ni menggalakkan suami untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasanya kebiasaan isteri dia sayang suami, dia tak bagi suami dia keluar. Kan, tapi isteri pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sendiri yang menggalakkan suami keluar dari jalan Allah, dan anak-anak digalakkan, keluar, apa kamu duduk rumah ni, pergi keluar. Jadi isteri ni telah mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam pada Amru bin Jamuh. Dia kata, aku lihat, dia tak ada kata aku kan, saya lihat abang ni seolah-olah macam lari daripada medan perang. Dengan kata-kata itu Amru bin Jamuh rasa tercabar lah, kan. Isteri kata macam tu. Jadi dia pun nekat. Dan dia keluar daripada rumah dia dan pergi kepada Nabi SAW dan beritahu, saya nak pergi ikut perang Uhud. Maka kata Nabi SAW, kamu ni diberikan keuzuran. Antaranya inilah dalilnya, wala 'alal a'raj haraj. Dan tidak berdosa bagi orang yang ke atas orang yang yang tempang untuk tidak ikut perang. Maka kata Nabi SAW, Allah telah berikan keuzuran kepada kamu, excuse supaya tidak ikut perang. Tapi kata Amru bin Jamuh, wahai Rasulullah, saya teringin untuk menjejaki syurga dengan kakiku yang tempang ini. Rasulullah kata, kamu tempang tak boleh berjihad. Maka dia kata, dengan kaki tempang inilah saya akan masuk syurga, wahai Rasulullah. Maka bila melihat kesungguhan itu, Rasulullah SAW pun benarkan.
Dia pun balik buat persiapan dan dia pun keluar dari rumah. Sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia telah menghadap kiblat dan dia berkata, Allahumma la taruddani ila ahli. Wahai Allah, janganlah kau pulangkan aku kepada keluargaku. Kata, wahai Allah, jangan kau pulangkan aku kepada keluargaku. Maka dia pun pergi dan sampailah ke medan Uhud, dan mereka pun berperang. Dia dengan 4 orang anaknya. Habis perang, maka Amr bin Jamuh telah gugur syahid bersama dengan salah seorang anak dia. Jadi isterinya datang bawa unta dari Madinah, dia bawa unta. Tengok berapa orang yang syahid. Oh, rupanya suami dengan salah seorang anaknya telah gugur syahid. Jadi orang perempuan zaman dulu kuat, boleh naik unta, masya-Allah. Lalu isterinya pun angkat jenazah suaminya dan anak lelaki tadi, letak di atas unta dan ikat nak bawa balik ke Madinah. Jadi apabila unta tadi ditarik nak balik ke rumah, unta tu tak bergerak. Unta tu tak nak gerak. Tapi bila dipusingkan, dipalingkan untuk unta tu pergi semula ke Uhud, unta tu laju je. Tapi bila tarik balik semula nak menghala ke rumahnya di tengah Madinah, unta tu tak boleh melangkah. Dia beratkan diri dia. Maka isteri Amr bin Jamuh telah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak apa-apa yang telah dikatakan oleh Amr bin Jamuh sebelum dia pergi perang? Maka isteri kata, dia telah berdoa, Allahumma la taruddani ila ahli. Wahai Allah, janganlah kau pulangkan semula aku kepada ahli keluargaku. Maka bila Nabi SAW dengar begitu, kata Nabi SAW, itulah sebabnya kenapa unta itu tidak mahu pulang ke rumah. Maka akhirnya mereka dikebumikan di Uhud bersama dengan para syuhada yang lain. Jadi itu antara kisah sahabat di mana yang A'raj, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan pada dia tidak perlu ikut perang, tapi ada juga di kalangan para sahabat yang walaupun diberikan keuzuran, mereka tetap juga pergi untuk berperang. Bahkan isterinya pun tidak keberatan untuk menggalakkan suaminya pergi berjihad fi sabilillah. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawah syurga-syurga itu sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan amaran kepada orang yang berpaling, yang tak mahu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Dan sesiapa yang berpaling, maknanya ingkar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih, iaitu apalagi kalau bukan azab api neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang beriman yang ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Firman Allah Taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Demi sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Idh yubayi'unaka, ketika mana mereka berbaiat kepada kamu, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahta syajarah, di bawah pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, lalu Allah Taala menurunkan sakinah, ketenangan ke atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan balasan pada mereka dengan kemenangan yang hampir, kemenangan yang dekat. Jadi dalam ayat ini Allah Taala mengisytiharkan mereka ni semua telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada darjat. Tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama darjatnya
Jadi di antara darjat yang tertinggi di kalangan sahabat ialah ahlu bai'atir ridwan, iaitu orang-orang yang hadir ketika bai'atul ridwan, yang jumlahnya 1400 orang mengikut qaul yang paling sahih lah. Walaupun ada pendapat yang lain, qaul lain, ada kata 1003, ada yang kata 1005, tetapi kata Imam Ibn Katsir yang lebih tepat ialah 1400 orang jumlah mereka. Jadi mereka ni adalah best of the best di kalangan para sahabat. Menjadi para sahabat pun dah kira baik dah. Dah kira cukup baik dah tu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tetapi di kalangan sahabat tu pun ada lagi yang lebih baik. Maknanya dalam tu ada lagi darjat-darjat mereka. Di antara darjat yang tertinggi di kalangan sahabat ialah ahlu bai'atir ridwan. Yang mana mereka ni hadir, duduk di bawah pokok dan berbaiat. Maknanya berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka dihalang untuk menunaikan umrah, ya. Mereka berhenti di Hudaybiyah, dan di situlah berlakunya bai'atul ridwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas di sini, ya, mereka berbaiat di tahtas syajarah, di bawah pokok. Pokok itu di Hudaybiyah. Mana satu pokoknya wallahu alam, kita pun tak tahu. Ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar sudah pun menebang pokok itu. Kerana melihat ada sahabat yang solat di bawahnya dan mana kata ni kan, mengambil berkat pokok itu. Jadi Sayyidina Umar risau sekiranya mereka terfitnah, maknanya teruji imannya disebabkan pokok itu. Tetapi sebenarnya pendapat yang lebih tepat, kata guru kami Syekh Ali Jumaah, sebenarnya yang ditebang oleh Sayyidina Umar bukan pokok bai'atul ridwan. Sebab tidak ada sebab Sayyidina Umar nak menghalang orang daripada mengambil berkat. Mengambil berkat ni memang ada dalam Islam. Jadi yang ditebang oleh Sayyidina Umar, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, satu riwayat dalam tafsir Al-Baghawi, yang ditebang oleh Sayyidina Umar itu ialah pokok yang didakwa sebagai pokok bai'atul ridwan. Pokoknya mana satu? Pokoknya sebenarnya yang asal sudah pun dibawa oleh banjir. Sudah pernah berlaku banjir di situ. Jadi pokok yang mana Sayyidina Umar ada ketika bai'atul ridwan. Jadi Sayyidina Umar kenal pokok yang mana. Ketika banjir itu, pokok itu telah tiada, telah dibawa air. Jadi pokok dah tak ada. Datang orang-orang yang baru yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Mereka datang di Hudaybiyah. Sebahagian kata, inilah pokoknya. Sedangkan salah, bukan pokok itu. Dan ada pula yang kata, inilah pokoknya. Maka pokok-pokok yang didakwa itulah yang ditebang oleh Sayyidina Umar, bukan pokok yang asal. Jadi jangan kita keliru. Ramai yang kata, ini maknanya, ini bukti bahawa Sayyidina Umar tak suka kalau sekiranya dia ambil berkat. Tak, dia bukan masalah berkat tak ambil berkat. Mengambil berkat di tempat yang mana Nabi SAW memang pernah duduk, pernah pegang, pernah sentuh. Itu memang tidak ada khilaf. Memang itu adalah perkara yang masyru', yang memang disyariatkan. Kalau memang betul itu adalah peninggalan Nabi SAW. Jadi yang ditebang oleh Sayyidina Umar ialah pokok yang salah. Tetapi diyakini oleh sebahagian orang itulah pokok berlakunya, tempat di mana berlakunya bai'atul ridwan. Jadi perkara ini dijelaskan oleh Syekh Ali Jumaah, dan saya jumpa dalam kitab Tafsir Al-Baghawi ketika beliau menafsirkan ayat ini dibawakan riwayat tentang kisah Sayyidina Umar itu. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Baik, apa pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iz yubayyi'unaka tahtas syajarah, nak menggambarkan kepada kita, ya, supaya kita terbayang, kita dapat imaging bagaimana berlakunya bai'ah tersebut. Bahkan kata Imam Al-Alusi, di sini dibawakan kalimah yubayyi'unaka itu dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' sebenarnya menunjukkan sedang berlaku. Kan? Macam orang putih kata present tense, bukan past tense. Imam Al-Alusi kata itu adalah supaya untuk menghadirkan image, menghadirkan rupa bentuk baiat itu bila kita baca. Bila kita baca Al-Quran dan kita tahu ini adalah fi'il mudhari', jadi seolah-olah kita terbayang depan mata kita peristiwa itu sedang berlaku, walaupun sebenarnya peristiwa itu telah berlaku. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita bayangkan bagaimana keadaan baiat tersebut. Maka kerana itu dibawakan dalam bentuk fi'il mudhari', iz yubayyi'unaka tahtas syajarah, di bawah pokok. Fa'alima ma fi qulubihim,
maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka tidak diterangkan, tetapi ditafsirkan oleh ulama, di antaranya tafsir Al-Baghawi. Apa yang ada di dalam hati mereka itu maksudnya ialah kejujuran dan juga kesetiaan mereka. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui bahawa para sahabat yang hadir itu, mereka ni ada dua sifat. Pertama, jujur, dan yang kedua ialah setia. Setia kepada Nabi SAW. Mereka tidak berpaling. Walaupun mereka dihalang daripada masuk Mekah untuk menunaikan umrah. Walaupun mereka nampak seolah-olah perjanjian Hudaibiyah itu berat sebelah, tapi mereka tetap yakin bahawa ada kejayaan di sebalik mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang hadir ketika di Hudaibiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara ahadun mimman bay'a tahta syajarah. Seseorang yang telah berbaiat di bawah pokok, iaitu hadir dalam bai'atul ridwan, dia tidak akan memasuki neraka. Allahu akbar. Itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada ahli bai'atul ridwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antum khairu ahlil ard. Kamu adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Kamu adalah sebaik-baik penduduk bumi. Tu jaminan dan juga pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa anzalas sakinah alaihim. Allah Taala menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Jadi dengan sakinah, dengan ketenangan itu, mereka taat dalam keadaan redha. Tidaklah seperti orang munafik, zahir taat tapi dalam hati tidak redha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang mukmin di kalangan sahabat, Allah Ta'ala berikan rasa puas hati, rasa sakinah dalam hati mereka dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa athabahum fathan qariba. Dan Allah Ta'ala memberikan balasan pada mereka dengan fath, iaitu dengan kemenangan qariba, yang dekat. Di sini ulama tafsir berbeza pandangan. Apakah kemenangan yang dekat yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang menjadi ganjaran bagi ahli bai'atir ridwan, hasil daripada kesabaran ahli bai'atir ridwan, pengorbanan mereka. Allah Ta'ala kata, pertama kami bagi sakinah, yang kedua kami bagi fath, kemenangan yang dekat. Tapi tak disebutkan dengan jelas kemenangan dekat tu maknanya bila, peperangan apa, tak disebutkan. Maka ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Ada ulama tafsir yang menafsirkan fathan qariba itu ialah kemenangan dalam peperangan Khaybar. Kemenangan dalam peperangan Khaybar. Dan Khaybar memang berlaku selepas Hudaibiyah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa maksud kemenangan yang dekat itu ialah Fathu Makkah, iaitu pembukaan kota Mekah. Dan dua-dua itu memang orang Islam menang. Kedua-dua peristiwa itu, dalam dua-dua peristiwa itu memang orang Islam menang. Jadi ada dua pendapat dalam menafsirkan Fathan Qariba. Cuma Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsirnya ini mengatakan bahawa yang lebih rajih, yang lebih tepat, pendapat pertama, iaitu kemenangan di Khaybar. Kenapa? Kerana memang qarib sungguh, memang dekat. Allah Ta'ala kata Fathan Qariba. Jadi kemenangan yang dekat memang kena dekat sungguh lah. Kalau kita tengok Bai'atul Ridwan berlaku pada Zulqaidah tahun 6 Hijrah. Jadi maknanya bulan 11 tahun 6 Hijrah. Manakala Khaybar berlaku pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Maknanya bulan 1 tahun depannya. Ni cerita ni sekarang Bai'atul Ridwan bulan 11 Zulqaidah tahun 6 Hijrah, dah akhir tahun dah. Perang Khaybar berlaku pada bulan Muharram, bulan 1 tahun berikutnya, dekat. Itu lebih tepat, kerana Allah Ta'ala menyifatkan kemenangan itu dengan Fathan Qariba. Kalau nak ditafsirkan sebagai Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah, jauh sikit. Fatah Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Jadi dia memang tersusun 6, 7, 8. Tahun 6 Hijrah Bai'atul Ridwan dan juga Sulhu Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah dengan orang musyrikin. Bai'atul Ridwan perjanjian dengan orang Islam sendiri. Perjanjian Hudaibiyah di tempat yang sama berlaku juga
perjanjian dengan orang musyrikin Mekah. Itu 6 Hijrah. Khaybar awal tahun pada 7 Hijrah, bulan Muharram. Manakala Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah bulan Ramadan, bulan 9. Bulan Ramadan bulan 9. Tahun 8 Hijrah. Agak lambat. Jadi pendapat pertama kata Syekh Tontawi itulah yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa maghanima katsirah, ini sambungan kepada ayat tadi. Maknanya ayat tadi kan wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran atau balasan pada mereka dengan kemenangan yang dekat, dan maknanya satu lagi ganjaran ialah dan juga maghanim, iaitu ghanimah, harta-harta rampasan kathirah yang banyak, ya'khudunaha, yang mana mereka akan berjaya atau dapat mengambilnya. Mereka akan dapat mengambilnya. Di sini pun sama juga ada khilaf. Ada kalau Ibnu Zaid mengatakan maghanimah kathirah ini merujuk kepada yang pertama sama tadilah. Kalau tadi kita kata fathan qariba maknanya Khaybar, maka maghanimah kathirah, ghanimah yang banyak juga maksudnya ialah ghanimah, harta rampasan perang yang banyak yang dapat ketika mana perang Khaybar. Tapi Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid mengatakan yang ni maghanimah kathirah ini umum. Umum maksudnya apa jua harta rampasan yang diperolehi oleh orang Islam sehingga hari kiamat. Semua itulah yang dimaksudkan dengan wa maghanimah kathiratan ya'khudunaha. Maknanya Allah kata kami akan bagi pada kamu, ganjarannya ialah kamu akan menang dalam masa terdekat dan kamu juga akan menerima harta-harta rampasan yang banyak sehinggalah hari kiamat. Allah akan bagi. Maknanya akan orang Islam akan sentiasa menang dan mendapat ghanimah yang banyak. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Taala aziz, maha perkasa. Ya, maha perkasa. Kita dah sebut sebelum ni beza aziz dengan qadir ataupun qadir ni berkuasa lah, tapi aziz berkuasa dan ada satu lagi maknanya ada satu lagi unsur iaitu berkuasa sehingga tidak boleh dikalahkan. Aziz ni maknanya kuat sehingga tak boleh dikalahkan. Kalau kuat saja boleh kita kata qadir, boleh kita kata qawi, boleh kita kata matin dan sebagainya. Tapi aziz dia ada dua, dalam satu kalimah tu ada dua poin. Pertama, berkuasa bukan sekadar berkuasa. Yang kedua ialah dia tidak pernah dikalahkan, tidak boleh dikalahkan. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa yang tidak boleh dikalahkan. Hakima, lagi maha bijaksana. Di sini sebenarnya terkandung khauf dan juga raja. Kan aziz, sifat aziz itu mendorong kita untuk takut pada Allah. Tapi bila baca hakima, maha bijaksana, maka di situ ada raja, pengharapan kepada Allah. Kerana orang yang bijaksana, bukan orang, Allah bukan orang kan, yang bijaksana pasti tidak akan mengazab, tidak akan menghukum dengan sewenang-wenangnya. Wa kana Allahu azizan hakima itu cantik, maknanya kata ada seimbang di antara khauf dengan raja. Kemudian firman Allah Taala lagi, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha, dan Allah berjanji kepada kamu maghanima katsirah, ghanimah, harta-harta rampasan yang banyak. Maknanya Allah berjanji Allah akan bagi pada kamu harta rampasan yang banyak. Sekali lagi disebutkan tentang harta rampasan yang banyak. Jadi harta rampasan yang banyak sama seperti tadi kita dah kata bahawa maksudnya yang lebih tepat kata Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, maknanya apa jua harta rampasan yang akan diperolehi oleh orang beriman, orang umat Islam mulai saat daripada selesai Bai'atul Ridwan sehinggalah hari kiamat. Ya, segala jihad yang disusuli dengan kemenangan, harta rampasan, itu semua adalah termasuk dalam Allah Ta'ala menunaikan janjinya kepada umat Islam.
ta'khuzunaha, yang kamu akan mengambilnya. Yang kamu akan ambil. Allah dah janji dah. Waktu ni sahabat tak nampak lagi. Kita sebab kita dah duduk di hujung zaman, jadi kita nampak lah memang banyak lah kemenangan demi kemenangan. Tapi sahabat masa tu tak ada lagi. Jadi hanya orang beriman je akan percaya. Kita memang percayalah benda dah berlaku, sejarah. Ketika itu cuba kita letakkan diri kita pada tempat tu. Kita nak percaya ke? Dengan kita lemah macam ni, agak-agak betul ke Allah akan bagi harta rampasan banyak? Kan? Kalau kita jenis iman lemah, tergugat juga kita. Tu orang munafik tergelincir. Orang munafik tergelincir walaupun dia dengar ayat Quran tu daripada mulut Nabi sendiri. Nabi sendiri yang bagi tahu, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak percaya. Kita alhamdulillah lah, kita duduk di akhir zaman. Kita nampak lah, memang benar lah apa yang Allah Ta'ala kata. Allah berjanji. Dan Allah telah pun tunaikan janjinya. Tetapi Allah kata, Allah akan berikan yang segera. Yang tadi itu yang umum. Tapi Allah kata, Allah juga akan bagi pada kamu yang segera, kemenangan yang segera. Fa'ajjala lakum hadhihi. Lalu Allah Ta'ala telah menyegerakan bagi kamu, untuk kamu yang ini. Allah kata, tapi yang ni, kemenangan yang ni, aku telah segerakan. Allah telah segerakan untuk kamu. Yang ini itu tak disebutkan. Apa benda yang ini itu? Hadhihi itu. Fa'ajjala lakum hadhihi. Hadhihi itu maknanya benda yang dah ada kat depan. Jadi kat sini pun ada tafsiran, ada beberapa tafsiran. Ada yang kata hadhihi itu, kemenangan yang Allah Ta'ala kata Allah segerakan itu ialah Khaybar. Ini pendapat Imam Mujahid dan juga Imam Al-Baghawi. Ya. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan tak. Yang disegerakan tu fa'ajjala lakum hadhihi, kemenangan yang disegerakan, yang Allah Ta'ala kata lalu Allah menyegerakan bagi kamu yang ini. Yang ini tu ialah perjanjian Hudaybiyah. Kan ayat ni kan memang turun untuk Hudaybiyah. Jadi yang ini maknanya yang terdekat Hudaybiyah. Hudaybiyah. Yang tadi lain. Tadi ayat tadi cerita tentang akan datang. Memanglah Khaybar. Tapi yang Allah kata fa'ajjala lakum hadhihi, lalu Allah menyegerakan untuk kamu yang ini. Yang ini tu maksudnya ialah Suluh Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah itu adalah satu kemenangan. Di kalangan sahabat Nabi SAW ada juga yang mula-mula mereka rasa syak, ragu-ragu. Apakah perjanjian Hudaybiyah ni satu kemenangan untuk orang Islam atau sebenarnya satu kerugian untuk orang Islam? Sebabkan dalam perjanjian Hudaybiyah tu disebutkan bahawa orang Islam yang orang Mekah yang masuk Islam dan pergi ke Madinah hendaklah dipulangkan semula. Ingat tak? Hendaklah dipulangkan semula ke Mekah. Ni tak boleh ni. Orang tu dah Islam, tiba-tiba kena balik semula ke Mekah, tempat kafir. Dan sebaliknya, orang-orang yang Islam yang sudah pergi ke Mekah, maka mereka tak boleh dipulangkan. Dah terlajak pergi ke Mekah, tak tahulah apa urusan perniagaan ke apa ke, dah tak boleh balik. Maknanya kata kena sekatan lah. Macam PKP lah. Orang dah pergi sana pergi sini, tiba tak boleh keluar. Tak boleh keluar, bayangkan. Kan? Macam ada apa ni, ada jemaah tabligh Thailand. Mereka nak keluar 4 bulan je dekat India. Tapi masa tu dan PKP pula. Jadi mereka akhirnya keluar berapa bulan? Bukan 4 bulan. Drag sampai 20 bulan. 10 bulan, maaf. Setahun. 10 bulan. Daripada 4 bulan menjadi 10 bulan. Masya Allah. Dia punya drag dia bukan main, Masya Allah. Di India pula. Banyaklah kita dengar cerita, Allah kesian. Mereka dipenjarakan. Dia bukan kita tahu yang benda tu akan berlaku kan. Masa pergi tu memang tak tahu apa ni COVID tu akan jadi macam tu. Ni yang jemaah Malaysia pergi Madinah yang kena ikut Imam Syabandi apa ni? Yang mana? Oh yang tu. Yang tu katanya ada ajaran tu sendiri pun ada masalah. Ajaran sesat, tapi ketua dia dah kena tangkap balik dah. Oh, ahli jemaah yang biasa tu. Dekat 30 orang semua ada penalti. Ya. Ada saya dengar. Sangkut di sana. Tapi itu sebab dia ikut orang salah. Dia nak kena bayar apa 11,000 seorang nanti sebab beratur itu. Itulah. Jadi cuba kita bayangkan waktu tu. Ada orang Islam yang dari Madinah mereka pergi ke Mekah. Tak tahulah apa tujuannya. Tapi bermula daripada perjanjian Hudaybiyah, mereka dah tak boleh balik ke Madinah.
Bila mereka balik? Bila Nabi SAW datang ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Bulan Ramadan 8 Hijrah. Maknanya mereka bersabar lebih kurang setahun, 2 tahun juga. Dan apa ni, Hudaibiyah 6 Hijrah, tapi akhir tahun dah akhir tahun. Fatu Mekah 8, bulan 8. Jadi nampak macam berat sebelah. Ya. Tetapi Nabi SAW sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, ay wallazi nafsi biyadih innahu lafath. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, sesungguhnya perjanjian Hudaibiyah itu adalah satu kemenangan. Memang betul. Sebab dengan perjanjian Hudaibiyah itulah orang-orang musyrikin Quraisy tidak boleh menyerang Nabi SAW. Sebab dalam perjanjian itu telah disebutkan bahawa tidak boleh berlaku peperangan selama 10 tahun. 10 tahun. Tapi oleh kerana orang-orang musyrikin Mekah mereka sendiri yang melanggar perjanjian tu, maka Nabi SAW pun langgar lah. Itu yang Nabi SAW datang semula ke Mekah dan membuka kota Mekah pada tak sampai 10 tahun pun, pada 8 Hijrah. Jadi Nabi SAW memang sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata teruskan, terus. Ya, walaupun nampak macam berat sebelah perjanjian tersebut. Maka Ibn Abbas menafsirkan fa'ajjala lakum hadhi, lalu Allah Ta'ala menyegerakan kemenangan itu untuk kamu, kemenangan yang ini. Yang ini itu maksudnya ialah perjanjian Hudaibiyah itu sendiri adalah satu kemenangan, walaupun zahirnya tidak nampak kemenangan, kerana disokong oleh hadis yang menyebutkan Nabi SAW kata innahu lafath. Sesungguhnya perjanjian Hudaibiyah itu sebenarnya adalah satu kemenangan. Sebab dia kunci. Melalui Hudaibiyah, Nabi SAW boleh menang di Khaybar. Kan? Sebab tidak ada campur tangan orang musyrikin. Melalui Hudaibiyah, banyak lagi lah, saya tak ingat, peperangan-peperangan lain yang menyusul, yang mana semuanya menang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walitakuna wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah juga menghalang tangan-tangan manusia daripada kamu. Maksudnya tangan-tangan orang-orang musyrikin Quraisy yang nak nak menyentuh kamu dengan keburukan, nak mengapa-apakan kamu, nak memberikan kamu mudarat, tangan-tangan itu semuanya terhalang. Allah Ta'ala pelihara kamu. Mereka terhalang, mereka tidak boleh mengenakan kepada kamu apa-apa kemudaratan, tak dapat membunuh kamu, menghalang kamu dan sebagainya. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan supaya ia menjadi tanda kepada orang-orang mukmin. Tanda kepada orang-orang mukmin. Maksudnya ialah tanda yang menunjukkan, kata Imam Baghawi, tanda yang menunjukkan benarnya Allah, kamu wahai Muhammad. Kemenangan itu sebenarnya adalah sebagai satu tanda untuk orang mukmin meyakini kamu adalah benar. Bukannya kamu ni tersilap buat keputusan. Itu kata Imam Baghawi. Kata Syekh Tantawi, tanda kepada orang mukmin yang menunjukkan bahawa Allah memang sentiasa menjaga kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua tu hampir dekat-dekatlah tafsirannya. Bukan itu saja, bahkan wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan juga agar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kamu, iaitu orang-orang mukmin di kalangan sahabat, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan ada lagi yang lain, wa ukhra. Ukhra ni maknanya ada lagi harta-harta rampasan yang lain selain daripada yang kami sebutkan tadi. Selain daripada Khaybar, selain daripada Hudaibiyah, selain daripada Fatah Mekah, ada lagi Allah kata yang lain. Lam taqdiru 'alaiha, yang mana sekarang ni kamu belum lagi dapat menguasainya. Jadi Allah kata ada lagi, tapi buat masa sekarang ni belum sampai masanya lagi. Kamu masih belum mampu lagi memperolehinya. Tetapi qad ahatallahu biha. Tapi walaupun kamu tidak ataupun masih belum menguasainya, tapi Allah Ta'ala sudah pun menguasainya.
Ialah Allah Ta'ala memang menguasai semualah langit bumi. Cuma Allah nak bagi tahu kamu sabar. Kamu sabar, ada lagi harta rampasan yang lain yang kami akan bagi pada kamu, tapi buat masa ni kamu belum lagi mampu menguasainya. Okey. Para ulama tafsir sekali lagi khilaf dalam menentukan apakah perang ataupun harta rampasan perang mana yang Allah kata, yang Allah janjikan akan diberikan, tetapi sekarang ni mereka masih belum mampu memperolehinya. Jadi ada banyak ni, yang ni betul-betul banyak pendapat ni. Imam Qatadah mengatakan wa ukhra, yang lain tu ialah maksudnya ialah Fatah Mekah. Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah 8 Hijrah. Itu pendapat Imam Qatadah. Pendapat kedua, pendapat Imam Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid dan juga Ibnu Ishaq. Mereka mengatakan Khaybar. Sekali lagi Khaybar. Tapi tadi dah sebut Khaybar kan. Itulah. Tapi itu pandangan, pendapat, kita terimalah. Ada yang kata Khaybar maksudnya. Sekarang ni kamu tak mampu, Allah Ta'ala kata. Nanti, bila kamu dah mampu, kami akan bagi. Jadi ada yang kata itu adalah Khaybar. Pendapat ketiga, pendapat Ikrimah, ya, anak murid Ibnu Abbas. Ikrimah mengatakan maksudnya ialah Hunain, perang Hunain. Ketika melawan Hawazin dan juga Thaqif. Ketika melawan Hawazin dan juga Thaqif. Perang Hunain yang dimaksudkan. Dan memang betul pun. Sebab ketika di Hunain, tentera kafir itu memang kuat. Kerana tentera Hawazin dan juga Thaqif ni mereka mahir memanah. Jadi buat masa ni, ketika dalam peristiwa Hudaibiyah ni, sahabat masih sikit, belum lagi mampu untuk melawan. Di Hunain tu kenapa, macam mana boleh menang? Sebab Hunain tu berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Ketika itu orang Islam begitu ramai, jumlahnya 10,000 ke 12,000 orang. Jadi mampulah waktu tu. Sebab itulah ketika ni, sekarang ni 4 Hijrah, Allah kata kamu belum mampu lagi buat masa ni. Jadi ada yang menafsirkan itu adalah Hawazin dan maknanya perang Hunain. Dan pendapat keempat iaitu pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Muqatil, Ibnu Abi Layla dan sebagainya, terutamanya Ibnu Abbas lah. Beliau mengatakan bahawa maksud kemenangan yang akan datang yang sekarang ni kamu masih belum mampu menguasainya ialah kemenangan ke atas Rom dan Parsi. Ini lagi lah. Rom dan Parsi ni pada zaman Sayyidina Umar barulah orang Islam berjaya mengalahkannya habis-habisan. Kan? Kalau Parsi itu kisahnya masyhur lah, peperangan Qadisiyah. Kan? Peperangan Qadisiyah. Yang mana ada satu kisah yang ada seorang sahabiah yang anaknya pun 4 orang juga. Sama seperti mana kisah Amr bin Jamuh. Jadi namanya Sayyidatina Khonsa. Khonsa ni asalnya dia pada zaman jahiliah dia penyair. Macam penyanyi lah kiranya, artis lah. Lepas tu jadi bila masuk Islam jadi orang baik lah, jadi solehah kan, berhijrah. Jadi orang yang baik lah. Memang ada macam tu orang yang dulu kan, nyanyi apa semua, agogo lah, pop ye semua. Lepas tu bila dia dapat hidayah, elok dia pakai tudung labuh semua. Kan, macam makcik saya lah kan. Dia dulu masya-Allah sekolah orang putih pakai skirt semua. Sekarang pakai purdah tutup habis. Satu secalit bedak pun tak ada. Tak ada langsung. Memang muka asli betul. Dia memang jenis dah kata yang lama tu tak payahlah dia kata. Dan anak dia semua boleh cakap orang putih sebab dia sekolah orang putih. Kan? Belajar lain semua tak pandai, tapi orang English tip top. Dan anak dia semua menjaga sebab belajar tak pandai tapi English pandai. Jadi dia gunakan benda tu untuk menjaga lah. Memang kaya-kaya lah anak dia. Dan makcik saya tu selalu keluar dakwah lah. Setiap tahun nak keluar 2 bulan. Baru ni dia pergi mana Macedonia apa dia tak? Macedonia di Europe. Dia jemaah dakwah ada yang juga yang bawa perempuan ada. Sama ada bawa mak atau bawa adik atau bawa isteri. Tapi kalau bawa perempuan, yang perempuan duduk di rumah lah. Duduk di rumah dia dan yang lelaki duduk di masjid. Orang perempuan dia tak adalah keluar pergi ziarah semua. Orang lelaki yang ziarah orang di rumah dan mereka bawa orang perempuan tu pergi ke rumah. Kemudian di rumah orang perempuan kita lah yang dakwah dia.
Dia cara dia macam tu. Jadi makcik saya aktif. Bosnia lah pergi lah. Kalau tengok pasport tu, tap. Macam-macam cop ada. Rajin keluar dakwah, masya-Allah. Kemudian apa dia? Nak cerita apa ni? Khonsa Khonsa. Jadi Khonsa ni oleh kerana penyair, jadi dia pandai bercakap lah, pandai ayat tu berbunga-bunga. Ketika malam peperangan Qadisiyah tu, esok nak pergi perang ni, dia telah kumpulkan anak-anak dia, yang 4 orang tu, dan dia kata, ingatlah bahawasanya kamu ni semua lahir daripada perut mak yang satu. Mak tidak pernah mengkhianati bapa kamu. Maksudnya kamu ni semua memang adalah seibu sebapa. Tak ada kata bapa lain ke apa, tak ada. Memang kamu ni memang betul-betul anak anak panggil apa? Anak kandung lah. Kamu 4 orang ni adalah anak kandung mak. Jadi kamu dengar betul-betul apa yang mak nak pesan. Jadi dia pun bagilah. Dia cakap apa dunia ni sementara, akhirat tu kekal, kehidupan kita ni tidak ada apa-apa makna. Akhirat itulah yang lebih ni. Kalau kita berjaya dengan agama Islam, maka kita berjaya selama-lamanya di akhirat. Dia bagi semangat, motivasi. Dan esok pagi bila keempat-empat anaknya tu keluar berperang, maka anak-anaknya tu mendendangkan syair-syair mak dia, syair-syair yang memberi semangat, membacakan syair. Seorang demi seorang anak dia masuk dalam medan pertempuran. Seorang pergi meninggal, seorang pergi meninggal, akhirnya keempat-empat meninggal syahid. Dan bila mak dia Sayyidatina Khonsa diberitahu, orang datang bawa berita, dia kata anak kamu empat-empat semua telah syahid di medan perang, peperangan Qadisiyah melawan tentera Parsi. Maka dia terus berdoa, wahai Allah, kau terimalah mereka sebagai syuhada dan kau kumpulkanlah aku bersama dengan anak-anak aku di dalam syurga. Allahu Akbar. Tu Khonsa. Kisahnya masyhur, kisah peperangan Qadisiyah. Jadi kemudian wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ini nak memberikan khabar gembira kepada umat Islam, bahawa bila Allah Taala dah menjanjikan kemenangan, maka pasti Allah Taala akan bagi, kerana Allah Taala itu Maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lalu, kata Syekh Tontawi buat kesimpulan ringkas. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Tontawi, telah memberikan berita gembira kepada umat Islam dengan beberapa perkara. Pertama, Allah berikan berita gembira dengan mengatakan orang beriman itu akan mendapat keredaan. Allah Taala berikan khabar gembira bahawa mereka akan mendapat redha, iaitu ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Redha. Yang kedua, sakinah. Allah akan bagi sakinah. Fa anzalas sakinata 'alaihim. Ketenangan. Yang ketiga, janji Allah pada orang beriman yang membantu agama Allah, Allah akan bagi kemenangan. Maghanim 2 kali disebut. Maghanim katsirah. Kemenangan, harta-harta rampasan disebutkan. Dan yang keempat ialah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Allah berjanji akan membantu orang-orang beriman yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaffa aydiyan nasi ankum. Kan? Allah menghalang tangan-tangan manusia ke atas kamu. Maknanya Allah menghalang tangan-tangan jahat manusia ke atas kamu. Itu maknanya pertolongan Allah. Keempat-empat itulah janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Sekiranya orang beriman membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikut seruan Nabi SAW. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan jika sekiranya orang-orang kafir berperang memerangi kamu, orang-orang kafir di sini maksudnya adalah orang Quraisy di Hudaybiyah, orang kafir Quraisy yang menghalang orang-orang Islam ketika orang Islam nak pergi umrah, mereka dihalang di Hudaybiyah. Itu kalau mengikut tafsiran Imam Qatadah. Jadi kalau mereka, Allah Ta'ala kata, kalau mereka ni berperang dengan kamu, maka nescaya lawallawul adbar.
pasti mereka akan berpaling ke belakang. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kemudian mereka tidak akan mendapati sebarang pembantu atau penolong. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa orang kafir ni nampak je hebat, tapi sebenarnya hati mereka takut. Mereka takut mati. Yang tak takut mati ni orang Islam je. Orang kafir ni mereka berperang, hati mereka sebenarnya memang kalau boleh nak lari pada medan perang. Tapi sebab ramai mereka segan. Tapi sebenarnya mereka ni memang nak sungguh balik, tak nak berperang. Sayang nyawa, sayang. Sebab kalau mereka mati, mereka tak tahu apa kesudahan. Orang Islam tahu kalau orang Islam mati di medan perang memang syurga. Jadi tak takut mati. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata tidak ada bantuan, tidak ada siapa pun akan membantu mereka dan menolong mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikian itu ialah kekalahan, maknanya kekalahan yang Allah Ta'ala sebutkan itu, orang-orang kafir berpaling, itu adalah sunnatullah, iaitu ketetapan Allah Ta'ala. Memang itu dah, Allah Ta'ala dah tahu dah, memang itu ketetapan dia. Satu sunnatullah, peraturan Allah, ketetapan Allah. Allati qad khalat min qabl, yang sudah pun berlalu sebelumnya. Maknanya dah berlalu sejak dahulu lagi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapati sebarang perubahan bagi cara atau peraturan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini nak meyakinkan lagi orang Islam bahawasanya peraturan Allah Ta'ala ialah orang Islam pasti akan menang dan orang kafir pasti akan kalah. Tapi dengan syarat lah kan, dengan syarat mukminin. Kena jadi orang mukminin. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat-ayat tadi tu, laqad radiyallahu anil mu'minin. Syarat ni ialah kena jadi mukmin. Kalau tak jadi mukmin, tak menang juga. Sebab tu kita orang Islam hari ni masih belum menang, sebab iman kita belum sempurna lagi, belum cukup syarat lagi. Bukan kerana Allah Ta'ala mungkiri janji, tapi kerana kita yang tidak cukup syarat untuk mendapat kemenangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah, iaitu Allah, yang telah menahan tangan mereka, iaitu tangan-tangan orang-orang musyrikin, tangan-tangan orang-orang musyrikin daripada melakukan keburukan ke atas kamu, dan juga tangan-tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halang tangan orang kafir ke atas orang Islam, dan tangan orang Islam pun Allah Ta'ala halang ke atas tangan orang kafir. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan ketika di Hudaybiyah itu tidak berlaku sebarang pertumpahan darah. Bi batni Makkah, di batni maksudnya ialah perut kan, maksudnya tengah-tengah Mekah. Yang dimaksud dengan bi batni Makkah di sini, kata Imam Qurtubi, maksudnya ialah Hudaybiyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah dialah yang telah menjadikan peristiwa Hudaybiyah itu tidak berlaku pertumpahan darah. Tidak ada orang Islam yang bunuh orang kafir, dan tidak ada orang kafir yang membunuh orang Islam. Sebenarnya ada percubaan. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas radhiyallahu anhu kata, ketika hari Hudaybiyah itu ada 80 orang lelaki daripada orang Mekah siap dengan senjata. Mereka telah datang nak menyerang Nabi SAW. Mereka menyerang dari arah Tan'im. Ini semua tempat-tempat ni apa ni? Tempat miqat kan? Tempat kita ihram untuk umrah. Tan'im, Hudaybiyah, Ji'ranah. Jadi ada di orang Islam ketika itu, mereka masuk melalui Hudaybiyah. Mereka tertahan di situ, tak boleh buat umrah. Kerana orang musyrikin Mekah memang inilah tak bagi orang Islam buat umrah. Jadi mereka duduk berkampung di bawah pokok di Hudaybiyah. Dan ada satu kumpulan 80 orang Mekah yang nak menyerang Nabi SAW secara senyap. Mereka datang dari Tan'im menuju ke Hudaybiyah.
Tapi bila sampai pada Nabi SAW, mereka ditangkap. Dan akhirnya Nabi SAW maafkan mereka. Masya Allah. Maaf macam tu je. Free je, dimaafkan. Nabi SAW bebaskan mereka, maafkan. Maknanya kata, memang Masya Allah. Kalau kita tahulah ada orang dengki kita kan. Oh, kau nak bunuh aku kau siap kau Jadi Nabi SAW maafkan bulat-bulat macam tu. Bersih, clean, tak ada apa-apa. Tak ada seorang pun dihukum bunuh. Kerana itulah turunnya ayat ini. Itulah sebab turunnya ayat 24 ini. Mim ba'di an azfarakum alaihim. Sesudah ia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Menewaskan mereka itulah menewaskan yang 80 orang tadi tu yang nak sedang secara senyap. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat-ayat ni mengingatkan orang-orang yang beriman, kata Syekh Tantawi rahimahullah, bahawasanya kita ni memang hidup kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita orang Islam. Begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan bersama dengan umat ini apabila umat ini sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapat menambahkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal soleh kita serta dapat kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.